Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Luqman Muhammad. Ini ringkas 12 tengah hari. Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB di Kuching akan dilaksanakan selama 14 hari mulai 9 hingga 22 November ini. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, Datuk Amar Douglas Sugambas berkata, keputusan ini dibuat berikutan peningkatan kes COVID-19 di negeri ini. Masa telah tiba untuk menguatkuasakan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat bagi daerah Kuching yang akan dilaksanakan mulai 9 November hingga 22 November 2020, iaitu dalam tempoh 14 hari. Tak makluman semua, peraturan ataupun SOP untuk Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat akan diumumkan besok. Ugah yang juga Timbalan Ketua Menteri berkata, pergerakan rentas negeri dari Semenanjung, Sabah dan Labuan ke Sarawak tidak dibenarkan kecuali dengan kebenaran daripada polis, manakala prosedur operasi standard SOP berhubung pergerakan rentas daerah akan dikeluarkan pada 8 November 2020. Beliau berkata demikian pada sidang media harian COVID-19 pada Sabtu. Tidak terlalu mengejutkan namun tidak juga mengecewakan. Demikian kata Menteri Muda, Hal Ehwal Korporat dan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS Abdullah Saidul terhadap Belanjawan 2021. Katanya lagi ada sedikit skeptikal tentang belanjawan ini dan menganggap ia sebagai satu inisiatif yang berani. Abdullah yang juga ahli Dewan Undangan Negeri ADUN N42 Semok berkata, bajet ini merupakan sebuah belanjawan defisit walaupun memperkenalkan jumlah yang besar iaitu sebanyak 322.5 bilion ringgit, namun 72% daripada jumlah tersebut sebanyak 236.5 bilion ringgit untuk pengurusan menampung operasi Barisan Hadapan yang berkorban dalam usaha memerangi pandemik COVID-19. Bagaimanapun katanya sedikit lega kerana Sarawak diberi peruntukan khas sebanyak 4.5 bilion ringgit. Sekurang-kurangnya Sarawak dapat peruntukan lebih dalam bajet kali ini berbanding bajet yang diberikan oleh Kerajaan Pakatan Harapan PH sebelum ini. Sementara peruntukan 6.5 bilion ringgit untuk bantuan prihatin rakyat BPR dalam belanjawan bakal memanfaatkan kepada 8.1 juta penerima. Justru katanya beliau amat menyokong jiwa dan tema belanjawan ini iaitu Teguh Kita Menang Bersama kerana niat belanjawan ini ialah untuk mendakap nurani rakyat kerana kepercayaan rakyat sangat berharga. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan telah mengadakan mesyuarat dua hala secara atas talian bersama Menteri dari Brunei pada pagi Sabtu. Mesyuarat tersebut membincangkan mengenai isu cas keluar masuk yang dikenakan kepada pelawat yang memasuki negara tersebut melalui pintu negara Brunei. Berlangsung hampir 2 jam, mesyuarat itu turut membincangkan mengenai isu pandemik COVID-19, imigresen, perdagangan dan lain-lain. Mesyuarat itu dihadiri oleh Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Keuangan dan Ekonomi Dua Negara Brunei Darussalam, Datuk Seri Dr. Awang Muhammad Amin Liu Abdullah dan Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Dua Negara Brunei Darussalam, Datuk Seri Awang Irwan Pihin, Datuk Pekerma Jaya Muhammad Yusof. Turut serta Timbalan Menteri Pengangkutan Malaysia merangkap Ahli Parlimen Limbang Hasbi Habibullah, Menteri Muda Pemodenan, Pertanian Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Dr. Abdul Rahman Ismail dan Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Danau Paulus Palu Gumbang dan pegawai kerajaan yang lain. Seorang rakyat Malaysia berusia 36 tahun antara 7 kes import COVID-19 yang dilaporkan di Singapura pada Sabtu. Perkara tersebut disahkan oleh Kementerian Kesihatan Singapura. Diletakkan sebagai kes 58,239, kes merupakan seorang pemegang pas kerja yang tiba dari Malaysia. Kes juga merupakan antara 5 yang tidak bergejala dan telah dikesan daripada saringan dan pemerhatian Kementerian Kesihatan Singapura. Kementerian itu dalam data penuh yang dikeluarkan lewat Sabtu menyatakan kesemua kes import itu telah diletakkan di bawah notis duduk di rumah sebaik tiba di Singapura. Singapura melaporkan 7 kes baru semalam dengan kesemuanya kes import menjadikan jumlah keseluruhan kepada 58,054 kes.
Kerajaan akan mula membuat tempahan awal vaksin COVID-19 menerusi peruntukan berjumlah lebih 3 bilion ringgit dalam belanjawan 2021. Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairy Jamaluddin berkata pihaknya yakin peruntukan itu mencukupi bagi membuat tempahan awal vaksin berkenaan yang dianggarkan diperoleh suku pertama tahun depan selepas mendapat kelulusan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Khairy merupakan pengerusi bersama Jawatankuasa Jaminan Akses Vaksin COVID-19. Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz sewaktu membentangkan belanjawan 2021 berkata, kerajaan komited mendapatkan sumber vaksin COVID-19 antaranya melalui penyertaan program COVID-19 Vaksin Global Access COVAX dengan jangkaan kos bekalan vaksin melebihi 3 bilion ringgit. Bertemu kembali. Penduduk pedalaman jangan mudah terpengaruh dan terpedaya dengan ideologi mereka yang cuba mendapatkan sokongan bagi membolehkan kepentingan mereka terjamin. Itu penegasan Menteri Muda Kesejahteraan Komuniti Datuk Francis Hardin Hollis. Katanya pihak pembangkang tidak memiliki sebarang perancangan utama ataupun master plan untuk membangunkan Sarawak. Berbeza dengan kerajaan gabungan Parti Sarawak GPS yang mempunyai perancangan yang tersusun dan diyakini. Segala perancangan juga boleh dilaksanakan dengan pengurusan kewangan yang mantap secara inklusif dalam mengambil kira keperluan utama penduduk di kawasan pedalaman yang majoritinya dari Bumiputera kaum Iban. Menerangkan secara ringkas proses pilihan raya bermula dari pembubaran Dewan Rakyat atau Dewan Undangan Negeri DUN sehingga penjumlahan rasmi undi. Tan Sri Muhyiddin Yassin menzahirkan ucapan tahniah kepada Joe Biden di atas kemenangan ia dalam pilihan raya Amerika Syarikat AS. Untuk itu, Biden telah dipilih sebagai Presiden AS yang baharu. Menurut Muhyiddin, Malaysia mengikuti perkembangan proses pilihan raya Amerika Syarikat yang lalu. Katanya Malaysia berharap dapat mengukuhkan lagi kerjasama dengan Amerika Syarikat di bawah kepimpinan Biden. Justru Muhyiddin mendoakan kejayaan Biden dan berharap mereka dapat mengadakan pertemuan secara peribadi satu hari nanti. Kita beralih ke perkembangan sukan. Kementerian Belia dan Sukan KBS terus komited untuk melonjakkan pembangunan belia dan sukan seiring dengan peruntukan yang telah disalurkan kepada kementerian tersebut pada belanjawan 2021. Menterinya Datuk Seri Rizal Marikan Nania Marikan yang menyedari bahawa belanjawan kali ini bukan mudah kerana dibuat dalam saat sukar tak kala negara sedang bergelut dengan pandemik COVID-19. Rizal Marikan berkata KBS akan memberikan komitmen penuh untuk melaksanakan segala program pembangunan belia dan sukan secara menyeluruh dan ia bakal dirasai oleh seluruh generasi muda dan warga belia di seluruh negara. Dalam belanjawan 2021, Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz mengumumkan peruntukan dana berjumlah 103 juta ringgit untuk membina, menaik taraf dan menyelenggara kemudahan sukan di seluruh negara. Selain 55 juta ringgit untuk program pembangunan sukan berprestasi tinggi, termasuk 15 juta ringgit buat isukan. Skuad Kuching FA anggap aksi bertemu Johor Darul Takzim JDT pada kejohanan Piala Malaysia sebuah pengalaman berharga di mana hadir sebagai pendatang baru bersaing dalam kancah kejohanan tertua itu. Penolong jurulatih Kuching FA Syahrizan Sahari berkata, biarpun tewas kepada pasukan berpengalaman itu, namun anak-anak buahnya berjaya mempamerkan aksi yang memberangsangkan. Dalam perlawanan itu, Kuching FA tunduk 1-0 kepada juara musim lalu dalam saingan kalah mati yang berlangsung di Larkin pada Jumaat. JDT dilihat menguasai perlawanan dengan berjaya mencipta beberapa percubaan, namun sekadar berpuas hati dengan satu jaringan sahaja yang berjaya dihasilkan menerusi bakat muda mereka, Arif Aiman Muhammad Hanafi. Keputusan itu sekaligus membawa pasukan gergasi Malaysia itu layak ke pusingan. Seterusnya, sementara Kuching FA pulang ke Sarawak dengan membawa pengalaman berharga.
Baik, laporan itu tadi mengakhiri ringkas TVS untuk jam ini. Teruskan kesetiaan anda bersama kami. Saya Lukman Muhammad. Salam hormat dan jumpa lagi.